merupakan lorong pejalan kaki menuju ke Masjid Ayub Sultan atau Ayub Sultan Chami. Ketika kami melalui lorong ini, kami dapat melihat dengan jelas banyaknya terpacak batu nisan bersaiz besar dan kecil di sepanjang lorong, menunjukkan permakaman lama yang terdapat di sekelilingnya yang begitu banyak sudah tentu ada hubungan dengan sejarah silam Masjid Ayub Sultan. Sekarang, kami berada dalam satu sudut daripada sebahagian ruang dalaman Masjid Ayub Sultan. Kelihatan ramai orang dalam ruang masjid ini merupakan pengunjung datang daripada pelusuk rantau. Menurut catatan sejarah, Masjid Ayub Sultan merupakan salah satu masjid tertua di Republik Turki dan merupakan masjid pertama yang dibangunkan setelah Empayar Uthmaniyah menaklukki Konstantinopel pada tahun 1453 dan mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul seperti dikenali pada ketika ini. Rombongan kami dari Malaysia kelihatan berada dalam halaman masjid sedang mendengar taklimat daripada ketua rombongan. Dalam taklimat itu, kami diberitahu bahawa Masjid Ayub Sultan dibina oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau dikenali juga sebagai Sultan Mehmed II. Masjid ini amat bermakna bagi orang Muslim Turki kerana faktor sejarahnya yang menyambung terus kepada zaman kehidupan Rasulullah. Daripada itu, masjid ini dinisbatkan nama kepada Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu salah seorang sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah dalam hijrahnya ke Madinah, Rasulullah telah singgah dan tinggal menetap di rumah Abu Ayyub selama hampir 7 bulan sehinggalah proses pembinaan Masjid Nabawi selesai. Sejarah ringkas tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Nama sebenar Abu Ayyub Al-Ansari adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Salabah bin Abi Amr bin Nauf bin Ghanm bin Malik bin Al-Najjar bin Salabah bin Al-Khazraj. Beliau berasal dari keturunan suku Khazraj, kabilah Banu Najjar, dilahirkan di Madinah sekitar tahun 587 Masehi dan meninggal dunia ketika berumur 80 tahun. Beliau juga adalah generasi awal yang memeluk Islam dalam kalangan para sahabat Rasulullah. Semasa hayatnya, Abu Ayyub banyak menyertai pasukan ketenteraan sejak zaman Rasulullah sehingga zaman pemerintahan Muawiyah demi untuk mempertahankan Islam. Abu Ayyub juga terlibat dalam siri pertempuran bersama Rasulullah seperti Perang Badar Al-Kubra, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hunain, dan Perang Tabuk, dan khidmatnya bagi kepentingan Islam diteruskan semasa era Khulafa Ar-Rashidin. Semasa era pemerintahan Muawiyah, walaupun sudah berusia lanjut, Abu Ayyub tetap menyahut seruan menjadi sebahagian daripada pasukan tentara perang menaklukki Konstantinopel. Tetapi sebelum sempat beliau menyertai tentera yang dipimpin oleh Yazid, Abu Ayyub jatuh sakit dan terpaksa mengundur diri dari medan pertempuran. Namun, Abu Ayyub membuat pesanan terakhir
kepada tentera yang diketuai oleh Yazid agar pasukan tentara mengebumikan jasadnya di kawasan tembok kota Konstantinopel kelak. Memandangkan kawasan masjid menempatkan makam Abu Ayyub, maka ramai pembesar Uthmaniyah mahu dikebumikan berhampiran dengan makamnya itu. Masjid Ayub Sultan juga turut berperanan sebagai tempat upacara pertabalan tradisional pemerintah Uthmaniyah.